Insas saya akan melalui Torla, sebuah pekan kecil di Banjaran Pyrenees. Torla dianggap sebagai pintu masuk ke Taman Negara Ordesa. Di Aragon terdapat sebuah taman negara yang diiktiraf oleh UNESCO, iaitu Ordesa National Park. Kalau dah sampai sini, kena masuk dalam senarai penjelajahan saya. Lagipun jalannya cuma 45 km dari air. Lanskap Senojadi Aragon yang dikurniakan dengan Banjaran Pyrenees menjadikan ia lokasi terbaik untuk mendaki gunung, hiking serta berakit. Dan lokasi penting untuk melakukan semua aktiviti ini adalah di Park Nacional de Ordesa y Monte Perdido atau Taman Negara Ordesa dan Monte Perdido yang terletak di daerah Huesca. Mula dijadikan taman negara pada 1918, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido adalah kawasan perlindungan pertama di Spanyol. Ia merupakan bahagian yang paling menonjol di Banjaran Pyrenees. Ini adalah peta Taman Negara Ordesa. Sekarang ini saya berada di sini. Saya akan cuba sampai ke Cola de Caballo. Jaraknya lebih kurang 8,7 km. Tapi saya difahamkan selama 3 hari berturut-turut salji turun. Jadi di sini pertengahan ini sampai ke atas ditutupi salji. Tengok apa akan terjadi. Doakan saya. Di Taman Negara Ordesa terdapat Monte Perdido, gunung ketiga tertinggi di Banjaran Pyrenees. Ia mempunyai ketinggian 3.355 meter. Lebih kurang 40 minit berjalan, saya dah sampai ke viewpoint pertama, iaitu Cascada de Arribas. Saya teruskan perjalanan saya. Dari viewpoint pertama saya mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk sampai ke viewpoint kedua, Cascada de la Cueva. Sangat cantik pemandangannya. Off to the next viewpoint. Taman Negara Ordesa mempunyai beberapa buah air terjun atau dalam bahasa Spanyol dipanggil Cascada. Tetapi di antara kesemua air terjun itu, Cascada Cola de Caballo adalah yang paling popular. Bentuknya kelihatan seperti ekor kuda putih yang menjadi daya penarik untuk orang ramai yang singgah ke sini. Ia terbentuk daripada air sungai Rio Arazas yang mengalir laju dari ketinggian 100 meter. Walaupun rupa bumi di Taman Negara Ordesa ini berubah-ubah, sekejap dengan tanah tingginya, berbatu-batu dan sekejap lagi berlembah yang dalam, tapi akhirnya saya dapat juga lalu di Laluan Ucaba ini dan sampai juga di Escada del Escrachu. Third viewpoint. Sejujurnya lebih kurang 2 jam perjalanan saya dah sampai ke air terjun yang sangat cantik ini. Tapi saya rasa saya tak puas hati, saya nak teruskan perjalanan saya. Saya rasa saya masih berupaya untuk sampai ke atas. Jom kita saya. Apabila tiba di kawasan tinggi, laluan di Taman Negara ini ditutupi salji. Cuaca yang semakin sejuk serta laluan yang licin salji menjadikan aktiviti hiking di sini semakin mencabar. Nampaknya saya tak dapat teruskan perjalanan saya ke Cola de Caballo. Cuaca tidak mengizinkan, salji makin menebal. Kasut dan pakaian saya tidak sesuai dan saya diberitahu dalam beberapa jam lagi akan hujan. Tapi ini tidak mematahkan semangat saya. Saya janji saya akan kembali di sini dan naik ke puncak.
alam semula jadi di Natural Park of Ordesa, saya kembali ke Zaragoza untuk melihat antara peninggalan Islam terbaik di Spanyol, La Aljaferia. Apabila menyebut tentang bangunan peninggalan Islam yang terbaik di Spanyol, otomatik terbayang Alhambra dan Andalusia. Memang betul, banyak binaan Islam yang elok-elok yang ada di sini di kawasan Andalusia. Tapi di Zaragoza pun ada sebuah monumen era Islam yang tidak kurang hebatnya, yaitu La Aljaferia. Walaupun sekarang istana ini dijadikan parlimen bagi Aragon, ciri-ciri binaan Islamnya masih dikekalkan dan ia masih menjadi tarikan pada pengunjung dari seluruh dunia. La Aljaferia adalah sebuah istana yang lengkap dengan kubu. Ia dibina pada abad ke-11 untuk pemerintahan Islam yang menguasai Zaragoza waktu itu. Aljaferia dianggap binaan era pemerintahan Islam di luar kawasan Andalusia yang terbaik di Spanyol. Sehingga kan bahagian mudehar di Aljaferia telah diiktirafkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2001. Pada zaman dulu, ruangan ini hanya digunakan oleh raja-raja dan keluarganya untuk menunaikan ibadah solat. Di ruangan ini terdapat banyak arca-arca berhiaskan jalinan corak geometri yang merupakan seni bina Islam zaman dahulu dan ia masih dikekalkan sehingga ke hari ini. Ini adalah menara kawalan dibina sebelum istana didirikan, tujuan untuk menjaga keselamatan istana ini. Pada zaman dulu, ruangan ini dipanggil Golden Hall, di mana para raja-raja akan menerima tetamunya di sini. Dan pada musim panas, perhiasan emas akan diletakkan di seluruh ruangan ini, dan apabila matahari memantulkan cahayanya kepada emas, dan ruangan ini akan bersinar-sinar dengan kilauan emas. Satu lagi tarikan di Zaragoza ialah Basílica de Nuestra Señora de Pilar, atau panggilan ringkasnya Gereja Pilar. Pemandangan di sini sangat cantik, terutamanya pada sebelah barat. Bangunan dimandikan cahaya lampu sehingga terpantul di Sungai Ebro yang terletak bersebelahan gereja ini. Gereja Pilar ini dibina pada abad ke-17 hingga ke-18 sekaligus diiktiraf sebagai monumen negara. Dan nampaknya telah berakhir pun penjelajahan saya di bumi Aragon. Bagi saya, ketiga-tiga wilayahnya mempunyai keistimewaannya tersendiri. Apa yang pasti, kesemua tempat yang saya kunjungi sepanjang episod ini memang patut menjadi destinasi percutian anda. Sekiranya anda mempunyai perancangan untuk ke Spanyol, sekarang ini saya nak balik hotel, saya nak rehat, saya nak tidur puas-puas, sebab besok saya akan ke kawasan lain pula. Adios!